Seperti yang kita ketahui, sekularisme merupakan satu fahaman yang memisahkan ajaran agama dengan kehidupan duniawi. Dan kewujudan fahaman ini telah memberikan impak ataupun kesan kepada individu, masyarakat, serta negara. Yang pertama, yaitu kesan kepada individu, yaitu kesan kepada diri kita sendiri, di mana ianya akan mengakibatkan lemahnya keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu sahaja, sekularisme ini akan menyebabkan keruntuhan akhlak seperti penagihan dada, arak, lesbian, homoseksual, gangsterisme, seterusnya mampu mempengaruhi dalam mengikuti pahaman barat seperti kapitalisme, sosialistik, dan nasionalisme yang bermatlamat untuk mempengaruhi pangkat dan kuasa sebagai memikul amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ianya lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral manusia. Dan akhir sekali, impak kepada individu atas kewujudan sekularisme ini juga mampu mempengaruhi pemikiran manusia kerana kurangnya ilmu pengetahuan berkaitan konsep al-din, yaitu sebagai satu konsep cara hidup. Yang kedua ialah kesan kepada masyarakat, yaitu kesan kepada orang di sekeliling kita. Yang pertama ialah ianya mampu mempengaruhi kuasa politik yang semakin tidak demokratik dan akan menyebabkan masyarakat berfikir bahawa hidup hanyalah untuk membolot kepentingan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kuasa dianggap sebagai hak mutlak pribadi. Hal ini juga akan menyebabkan masyarakat tidak menganggap kekuasaan yang diterima sebagai amanah Allah dan mereka menjalankan dasar politik tanpa mengikut ajaran Islam dan mengetepikan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, ianya mampu mempengaruhi akta undang-undang yang tidak adil dan menyebabkan ketidakadilan dalam perundangan dan pelaksanaannya semakin berleluasa di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, amalan menangkap musuh atau lawan politik dengan menggunakan tuduhan palsu. Yang ketiga, pemimpin dan pimpinan yang lemah bermaksud pemimpin yang lemah sudah pastinya tidak akan dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam pentadbirannya. Dan pemimpin yang lemah sering mengabaikan lunas ataupun syariat Islam. Dan keempat kepada sekularisme di kalangan masyarakat ialah pendidikan sekular yang bermaksud aliran agama yang diserap dianggap penghalang kepada kemajuan dan pembangunan atau dianggap sebagai ketinggalan zaman. Yang kelima, budaya barat yang menjadi-jadi telah menyebabkan masyarakat Islam pada zaman kini lebih terkejar-kejar akan keseronokan dunia yang disebabkan oleh pengaruh daripada budaya asing yang semakin meluas pada masa kini, sebagai contoh budaya K-pop, filem barat, anime, dan sebagainya. Yang keenam, ia juga mampu menghalang kepada keberkesanan dalam pengajaran pembelajaran pendidikan Islam. Ini bermaksud pengajaran dan pembelajaran Islam turut terjebak dengan teori-teori barat di mana pelajar-pelajar tahu menjawab dalam peperiksaan namun tidak tahu dalam mengamalkan perkara tersebut di dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, yaitu pelajar di Malaysia mampu menjawab soalan berkaitan kepentingan solat fardu 5 waktu. Namun, mengikut ukuran skala, hanya 4/10 daripada pelajar Malaysia yang sering mengamalkan solat fardu yang diukur menggunakan skala. Ketujuh, kesan ke atas pemikiran manusia kerana ideologi telah menyebabkan umat Islam semakin keliru dengan pendapat-pendapat aliran sekular yang khususnya kepada mereka yang lemah imannya dan kurang pengetahuan terhadap agama. Sebagai contoh, perkara-perkara bid'ah ataupun pengetahuan baru ataupun pengetahuan yang diada-adakan yang wujud juga adalah disebabkan oleh pengaruh fahaman sekular. Kelapan, kesan sosial adalah kesan yang paling ketara dari segi perubahan perwatakan individu, di mana individu itu mementingkan kehidupan berlandaskan hawa nafsu yang menyebabkan kekosongan jiwa, sebagai contoh peningkatan angka kelahiran pasangan bawah umur di Malaysia dan angka kelahiran anak luar nikah. Akhir sekali, sekularisme juga mampu memberi kesan kepada negara. Sekiranya fahaman sekularisme ini tidak dicegah, ianya mampu memberi kesan kepada negara terutama dalam aspek agama, di mana penghayatan nilai keislaman negara semakin hari semakin rapuh, memandang soal agama hanyalah upacara ataupun adat sahaja. Seterusnya, dalam aspek sosial mampu memberi kesan kepada situasi yang melibatkan pengasingan diri daripada kepentingan beragama menyebabkan kekosongan dalam diri dan jiwa serta kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Di samping aktiviti sosial kini telah dikelaskan kepada aktiviti agama dan aktiviti bukan agama.
Sebagai contoh, apa yang berlaku di Indonesia ialah kebebasan berkawin dengan pasangan yang berlainan pegangan tanpa memilih untuk salah satu daripada mereka memeluk Islam dan berkawin terus tanpa mengikuti hukum Islam atas alasan toleransi.